Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Cikgu harap semua dalam keadaan yang baik. Jaga diri, okey? Tambah-tambah sekarang ni kes masih lagi tinggi. Jadi, walaupun kita boleh keluar, tapi selalu ingat untuk jaga SOP. Jadi, untuk hari ni kita akan membuat ulang kaji berkaitan dengan bab 3 yang kamu dah pelajari pada awal persekolahan hari tu. Okey, jadi hari ni kita akan melakukan ulang kaji untuk bab 3. Jadi sebelum cikgu bagi latihan kuis kepada kamu, jadi cikgu nak recap baliklah apa yang kamu belajar pada dalam bab 3 hari tu. Okey, jadi bab 3 adalah teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey, jadi hari ni kita akan melakukan latihan kuis untuk subtopik yang pertama dalam bab 3 iaitu suhu badan. Okey, jadi nanti poster ni cikgu akan bagi di dalam grup untuk kamu rujuk lah. Okey, jadi suhu, apa tu suhu? Suhu adalah darjah kepanasan dan juga kesejukan sesuatu bahan. Kalau suhu badan maksudnya darjah kepanasan dan juga kesejukan badan. Okey, suhu badan normal manusia ni adalah 36.9 darjah Celsius. Tu suhu badan normal bagi manusia lah. Okey, jadi dalam subtopik ni kan kamu dah belajar faktor yang menyebabkan kenaikan suhu badan manusia tu. Okey, lepas tu kamu pun dah belajar tentang termometer, jenis-jenis termometer. Ada 4 jenis termometer. Yang pertama adalah termometer makmal, kedua adalah termometer Kleenex dan yang ketiga adalah termometer Richter, yang terakhir adalah termometer inframerah. Okey, setiap termometer ni ada fungsi-fungsi yang tertentu dan juga teknik-teknik yang kita kena tahulah untuk menggunakan termometer-termometer tersebut. Okey, jadi untuk termometer makmal ni, okey, termometer makmal ni digunakan untuk menyukat suhu cecair. Okey, kalau kamu biasa masuk makmal kan, kamu akan jumpalah termometer makmal ni. Biasa kamu akan gunakan dalam eksperimen-eksperimen tertentu untuk ambil suhu dalam larutan tertentulah. Okey, jadi termometer makmal ni digunakan untuk menyukat suhu yang berjulat daripada negatif 10 darjah Celsius hingga 110 darjah Celsius. Okey, jadi teknik yang kamu dah belajar hari tu, okey, teknik untuk menggunakan termometer makmal adalah termometer makmal ni dia tak sesuai digunakan untuk sukat suhu badan manusia. Suhu badan kita lah. Sebab termometer makmal ni dia tak ada bahagian pencerut. Dekat bawah tu, bahagian bawah termometer makmal tu ada bahagian pencerut. Kalau kamu dah pernah lihat sebelum ni, termometer makmal dekat bahagian bawah ni adalah mercury. Jadi dia tak ada bahagian pencerut pada turus mercury tersebut. Jadi bacaan suhu tu akan turun dengan cepat. Jadi bila bacaan suhu tu turun dengan cepat, tak sesuai lah untuk kita ukur suhu badan kita, untuk kita ambil suhu badan kita, sebab dia dah tak jadi tepat dah. Dia akan ada ralat dekat situ. Jadi kalau kita nak ambil suhu menggunakan termometer makmal ni juga, saya tak kira, saya nak juga guna termometer makmal untuk ambil suhu. Boleh untuk kamu ambil suhu menggunakan termometer makmal. Tapi kamu kena pastikan dia masih ada di mulut ataupun dekat bawah ketiak untuk memastikan bacaan yang lebih tepat. Tapi seelok-eloknya tak payahlah menggunakan termometer makmal sebab macam yang kamu tahu termometer makmal ni menggunakan mercury. Jadi kalau dia pecah bahaya untuk kita. Jadi kalau boleh tak payahlah menggunakan termometer makmal tu. Masih banyak lagi termometer lain yang kita boleh guna untuk sukat suhu badan kita. Okey, yang kedua adalah termometer Kleenex. Okey, termometer Kleenex ni berfungsi untuk menyukat suhu badan. Kalau termometer makmal ni berfungsi untuk menyukat suhu cecair. Cecair. Okey, jadi termometer Kleenex ni berfungsi untuk menyukat suhu badan. Julat bacaan termometer Kleenex ni
adalah 35 darjah Celsius sehingga 42 darjah Celsius. Jadi, teknik untuk kita menggunakan termometer klinik ni, teknik ni maksudnya cara untuk kita guna termometer klinik ni adalah pastikan suhu termometer tu berada bawah 35 darjah Celsius sebelum kita gunakan. Jadi maksudnya pastikanlah suhu termometer tu berada bawah 35, maksudnya 34, 33, macam tu. Tak boleh melebihi 35 tu. Kalau melebihi 35 darjah Celsius tu, kita kena kibas-kibas termometer tu sampai bacaan tu berada bawah 35 darjah Celsius. Lepas tu letakkanlah termometer tu dekat ketiak ke, mulut ke, lepas tu dalam masa 2 hingga 3 minit ke, ataupun kalau kamu menggunakan termometer digital, termometer klinik yang digital punya, nanti dia akan kamu akan dengar bunyi beep. Maksudnya beep beep macam tu kan. Macam tu. Jadi tu dia dah bagi tahulah bacaan suhu badan kita. Tapi kalau kamu gunakan termometer klinik yang bukan digital, kamu kena ambil bacaan tu dalam masa lepas kamu letak dekat ketiak ataupun mulut dalam masa 2 hingga 3 minit. Baru kamu akan dapat suhu badan kamu lah. Suhu badan manusia. Lepas tu bila dah dapat, dah letak dalam 2 hingga ke 3 minit, keluarkan termometer tu dan rekod bacaan suhu dia. Kemudian, termometer yang ketiga adalah termometer rektal. Termometer rektal ni digunakan untuk mengukur suhu badan melalui dubur untuk menyukatkan suhu badan. Biasanya termometer rektal ni digunakan pada bayi yang kurang daripada 3 bulan lah. Bayi yang kurang 3 bulan kita gunakan termometer rektal. Tak bolehlah kamu yang besar dah ni kan, tiba-tiba guna termometer rektal. Kamu pun tak nak kan. Jadi termometer rektal ni digunakan untuk pada bayi yang kurang daripada 3 bulan. Jadi cara untuk menggunakan dia adalah pastikan termometer yang digunakan tu mempunyai label untuk kegunaan rektal. Kamu kena bersihkan dululah muncung rektal ni menggunakan alkohol untuk tak bagi bakteria-bakteria lah. Seterusnya, sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan termometer ni dimasukkan ke dalam dubur bayi. Seterusnya, angkat kaki bayi dan juga masukkan termometer ke dalam dubur bayi kira-kira 1.5 sehingga 2.5 cm. Lepas tu biarkan termometer tu dekat dalam dubur bayi tu kan. Sehingga kedengaran bunyi beep. Ni yang digital punya kan. Sehingga kedengaran bunyi beep. Lepas tu kamu pun record bacaan suhu tersebut. Kamu kena record lah bacaan suhu tersebut. Jadi jenis termometer yang terakhir, yang keempat lah kan. Yang keempat adalah termometer inframerah. Yang ni yang kamu biasa nampak dekat kedai-kedai. Sekarang ni kan zaman COVID ni kan. Jadi dekat mana-mana mesti ada termometer untuk untuk ukur suhu badan manusia. Suhu badan kita lah sebelum kita masuk ke kedai. Mana-mana kedai semua ada termometer. Jadi yang kita selalu jumpa tu adalah termometer inframerah. Termometer inframerah ni dia menyukat suhu badan kita tanpa bersentuhan dengan badan kita. Maksudnya jarak kan. Maksudnya jauh. Tak perlu nak dekat-dekat dengan badan kita untuk sukat suhu badan kita. Jadi musim-musim macam ni, termometer inframerah ni sangat sesuai lah untuk mengelakkan berlakunya close contact itulah. Jadi sebab nanti boleh daripada termometer yang digunakan tu boleh merebakkan virus-virus tersebut. Virus-virus COVID itulah. Jadi termometer inframerah ni sangat-sangat sesuai digunakan pada musim inilah. Jadi cara untuk kita guna termometer inframerah ni adalah dengan cara arahkan termometer pada jarak kira-kira 5 cm pada individu tersebut. Dan kamu halakan dekat mata pula sebab nanti dia boleh
bagi efek lah dekat mata kita. Okey, jadi kamu pun jarakkan dalam 5 cm kan. Janganlah pula sampai 100 meter nak ukur kan. Tak. Jarakkan je dalam 5 cm daripada individu yang kita nak check suhu dia tu. Okey, lepas tu rekodkan bacaan suhu tersebut. Okey. Pembacaan suhu menggunakan termometer ni adalah sangat cepat. Sebab itulah sesuai lah kita gunakan termometer infrared untuk ukur suhu badan pada masa kini, sebab nanti kamu mesti tak suka kan kalau lama-lama nak masuk kedai pun nak cek suhu pun dah berapa lama. Letih lah macam ni. Macam tu kan. Jadi termometer inframerah ni sangat sesuai digunakan sekarang. Sangat relevan lah. Sebab dia memudahkan. Okey. Jadi kita dah habis 4 jenis termometer. Okey. Jadi ini merupakan nota tambahan. Okey. Jadi pencerut. Tadi cikgu dah cakap pencerut kan. Untuk termometer makmal, tak ada pencerut pada bahagian bawah dia. Okey, pencerut pada termometer Clarinet tu bertujuan untuk supaya merkuri tak turun dengan cepat setelah dikeluarkan daripada mulut dan juga ketiak. Ni sedikit info lah tentang pencerut tu. Okey, jadi kita masuk kepada faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Maksudnya kalau melebihi normal, biasanya kamu akan panggil demam lah. Bila suhu badan naik je 37, 37.5, kamu mesti cakap saya demam ni, macam tu kan. Jadi seterusnya, faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan tu melebihi normal ada 3 faktor. Yang pertama adalah jangkitan, sama ada jangkitan bakteria ataupun virus. Okey, contoh dia virus macam virus sekarang lah, virus COVID-19. Kalau suhu badan tu melebihi daripada suhu badan normal, dah ada tanda-tanda, itu menunjukkan virus lah. Okey, ada tanda-tanda macam kalau untuk COVID-19 ni, tanda-tanda dia tak ada deri rasa, demam, macam tu kan. Itu menunjukkan tanda-tanda untuk virus COVID-19. Okey, jadi seterusnya terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Panas terik kan. Mesti nanti suhu badan kamu akan meningkat melebihi daripada suhu badan normal. Okey, contoh macam kamu ada beberapa kes kan, pergi dekat nak pergi beli barang dapur, contoh pergi pasar raya kan. Okey, jadi contoh kamu dah beratur dekat kawasan yang panas terik. Tiba-tiba sampai je dekat tempat yang untuk ukur suhu badan tu, tiba-tiba badan kamu panas. Jadi mesti nanti orang tu akan suruh kamu ke tepi, rehat sekejap, dan bila kamu ukur balik, suhu badan kamu pun akan kembali normal. Sebab kamu dah terdedah kepada matahari. Okey, seterusnya stroke haba. Stroke haba pun boleh meningkatkan suhu badan kita, boleh membuatkan suhu badan tu melebihi normal. Okey, kemudian daripada senaman. Senaman berat pun boleh menyebabkan suhu badan kita melebihi normal. Kalau senaman ringan tu tak ada apalah. Kan kalau tak senaman ringan kan lain pula kan. Okey, jadi itu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan kita melebihi normal. Okey, jadi ini merupakan nota ringkas bagi bab 3. Jadi cikgu nak nanti kamu baca sebelum jawab kuis. Kamu baca dulu sebab cikgu dah sediakan kuis untuk bab 3 ni, untuk kamu ingat balik apa yang kamu dah belajar untuk bab 3 hari tu. Kita recap balik, flashback balik. Okey, jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ni. Nanti cikgu akan bagi link kuis di dalam grup Telegram. Okey, nanti cikgu bagi sekali dengan poster ni lah, poster yang cikgu dah buat ni. Okey, terima kasih semua.